Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di sini di channel Azaman Sulaiman. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Tidak kira siapa kita, sisi hitam dan putih dalam kehidupan pasti kita kena melaluinya. Namun ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar di mana-mana sekolah atau universiti. Kita hanya dapat menimbanya sendiri dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk mengikutinya hingga akhir, supaya kawan-kawan faham akan citra yang disampaikan. Di bahagian akhir pula, pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video lain dari channel ini yang boleh kawan-kawan ikuti. Kawan-kawan juga digalakkan komen di ruangan komen, tapi komenlah secara hikmah dan bijaksana serta berkaitan isu yang diketengahkan, bukannya maki hamun yang tidak kena mengena. Komen yang begitu melambangkan siapa diri kita. Kalau kawan-kawan cuba membela parti yang didokong dengan cara cacian dan makian orang atas pagar, pasti akan lari daripada menyokong parti yang kawan-kawan dokong. Ingat, kemenangan sesuatu parti bukan kerana ahli parti, tapi orang atas pagar. Berapa sangat ahli sesuatu parti di satu-satu kawasan pilihan raya. Untuk siaran kali ini, saya angkat citra politik yang berjodoh sokong membawa rebah. Siapakah sokong yang membawa rebah itu? Jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Jom kita. Jom kita ikuti citra politik yang berjodoh sokong membawa rebah. Hari ini, jika kita menelusuri media sosial, umpamanya YouTube, TikTok, FB dan lain-lain, kita akan terjumpa kreator yang membicarakan bab politik. Sekiranya kita terjumpa kreator yang membicarakan soal politik dan kebetulan menyokong kerajaan perpaduan, khususnya PMX, atau memang kreator yang merasakan usaha dan tindakan kerajaan itu wajar, atau kreator yang mempersoalkan tindakan pemimpin pembangkang, maka pastinya kreator itu akan diserang oleh netizen yang menyokong Perikatan Nasional. Netizen itu akan melemparkan kata nista dan maki hamun, bukannya membicara dan mempertahankan isu yang dibangkitkan. Misalnya pengalaman saya sendiri di video yang saya hasilkan. Saya akan nyatakan yang saya adalah penulis politik dulu, dan saya akan menggunakan etika penulisan artikel dan majalah. Sudah pasti tidak ada caci maki. Netizen yang menyokong Perikatan Nasional tanpa mengenali saya dan membuat kaji selidik
melalui video-video lain terus menyerang saya dan mengatakan yang saya ini memang bodoh dan dia tidak percaya bahawa saya adalah seorang penulis. Dia berkata level saya adalah hanya taraf macai. Begitulah rendahnya akhlak dan moral netizen yang menyokong Perikatan Nasional. Walaupun saya diserang demikian rupa, saya tidak pernah marah dan menyerang balik mereka dengan maki hamun. Malah saya terangkan yang saya memang bodoh dan berlevel macai. Namun, walaupun saya bodoh dan berlevel macai, artikel politik saya dulu pernah disiarkan di berbagai akhbar dan majalah. Umpamanya, majalah Editor Suria Janib, terbitan Dewan Muslimat PAS, zaman reformasi dulu, hampir setiap edisi akan ada artikel saya. Malah Harakah Online juga menyiarkan artikel saya. Saya juga dijemput oleh pengarang akhbar Berkala Pemuda PAS Pulau Pinang sebagai penulis jemputan. Netizen itu terus senyap. Malah lama sebelum itu, maksud saya sebelum reformasi, saya pernah menjadi penerbit, pengarang, wartawan, malah pengedar Buletin UMNO Pulau Pinang yang saya namakan Suara Mutiara. Buletin Pemuda UMNO Pulau Pinang yang saya namakan Minda Pemuda. Juga Buletin UMNO Bukit Mertajam yang dinamakan Buletin Bukit. Bukan senang untuk mendapat kepercayaan orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu adalah timbalan Perdana Menteri dan Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, kini Tan Sri, ketika itu adalah timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Sebelum terlibat dengan penulisan politik ini, saya merupakan penulis kreatif dengan menulis cerpen dan puisi. Selepas itu, Akhbar Bacaria telah melantik saya menjadi wakil Bacaria di Pulau Pinang. Kemudian saya menyertai utusan Malaysia dan Harian Batan. Saya juga mengambil masa kadang-kadang menjelajah di alam maya. Dan saya terlihat live di TikTok. Salah seorang peserta live itu bertanya seorang peserta lain yang mempertahankan Datuk Seri Sanusi, Menteri Besar Kedah, untuk memberikan 2 blueprint yang dibuat oleh Menteri Besar itu. Hampas, macam mana nak jawab? Blueprint pun tak tahu. Saya kasihan melihat netizen macam ni. Mereka cuba menjadi hero dengan membela pemimpin sanjungan mereka. Tetapi mereka tidak ada hujah. Mereka masuk dan maki hamun orang. Mereka lupa yang orang biasa atas pagar yang melihat cara mereka akan meluat dan pastinya tidak akan menyokong parti yang mereka sokong. Mereka ini bagaikan sokong yang membawa rebah. Mereka mungkin rasa puas boleh maki hamun orang, tapi mereka lupa orang atas pagar yang melihat cara mereka tidak akan menyokong parti yang mereka sokong dan pastinya akan membawa akibat buruk kepada parti yang mereka sokong itu.
Saya ambil kesempatan ini untuk menasihati netizen jenis ini. Kalau tak ada fakta, tak payah masuk dan maki hamun orang. Kerana kamu akan dapat dosa, sedangkan orang yang kamu bela dapat allowance berbelas, malah mungkin sampai berpuluh ribu ringgit. Sedangkan kamu terpaksa menanggung dosa. Kamu terpaksa menanggung malu kerana tidak ada hujah. Kalau kamu tidak tahan, abaikan saja. Kalau kamu ada bahan, okey, masuk. Tak apa, belajar berhujah. Jika okey, lagi kamu buat video atau buat live di TikTok, terangkan kepada orang. Saya harap netizen jenis ini berfikirlah. Gunakanlah pemikirannya waras. Apa yang saya perkatakan tadi. Saya amat yakin golongan netizen yang menyokong PN ini adalah terdiri daripada mereka yang berusia 40 tahun ke bawah. Khususnya mereka yang berusia 18 hingga 25 tahun. Mereka inilah yang terlalu giarah menyerang orang yang tidak menyokong mereka. Golongan 40 tahun ke atas rata-ratanya lebih cool dengan isu politik kerana telah melalui berbagai asam dan garam permainan politik. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Tidak ada caci maki kerana saya masih menggunakan kaedah menulis rencana politik dalam akhbar dan majalah. Saya amat berharap video ini dapat memberi manfaat khususnya kepada netizen penyokong PN yang main redah serang orang. Jangan jadi sokong yang membawa rebah. Kamu mungkin seronok dan merasakan diri kamu hero. Tapi ingat, apabila kamu menyerang orang tanpa fakta, akan memperlihatkan kebodohan kamu. Seandainya serangan kamu disertai dengan maki, hamun, itu menunjukkan kebebalan akhlak dan moral kamu yang amat rendah. Pastinya, sikap sebegini akan membuatkan golongan atas pagar tidak akan menyokong parti yang kamu dokong. Pastinya, ia akan merupakan satu kerugian yang amat besar kepada parti kamu. Saya sendiri sebagai pengamat politik tidak menyokong mana-mana parti politik secara membabi buta. Saya buat video berdasarkan fakta dan kefahaman saya mengenai sesuatu isu berpandukan pengalaman saya sebagai seorang penulis. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.